Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Wani langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur. Agenda Wani pada malam ini kita akan membincangkan apakah maksud proklamasi ataupun perisytiharan darurat yang diisytiharkan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang dikuatkuasakan serta-merta hinggalah 1 Ogos 2021. Dan perkara ini amat penting untuk kita ketahui apakah impak perisytiharan darurat ini dalam kehidupan seharian kita, seperti mana yang diberitahu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa proklamasi darurat ini menurut perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan untuk mengisytiharkan darurat bagi seluruh Persekutuan Malaysia berkuat kuasa 11 Januari hinggalah 1 Ogos 2021 dan perkara 150/1 Perlembagaan Persekutuan digunakan untuk melihat beberapa perkara, iaitu apa yang dirujuk sebagai satu faktor menyebabkan pengisytiharan darurat ini, iaitu ancaman terhadap kehidupan ekonomi merupakan salah satu asas untuk sesuatu proklamasi darurat dibuat, seperti mana dalam kes Stephen Kalung Ningkan melawan Kerajaan Malaysia yang diberikan pencerahan ataupun dinyatakan oleh Majlis Privy itu. Jadi apakah perisytiharan darurat ini perlu kita fahami dalam konteks perlembagaan negara, dan bagaimana bentuk darurat pada kali ini? Adakah ia sama seperti mana darurat ketika kita melawan komunis? Dan juga adakah sama darurat yang kita lalui ataupun datuk nenek kita lalui ketika Konfederasi Malaysia? Jadi itulah yang akan kita bincangkan bersama Datuk Salahuddin Saidin, Peguam Bela Peguam Cara dari Salahuddin Associates, dan juga yang berbahagia Dr. Chandra Muzaffar, seorang penalisis politik dan juga budayawan kita. Jadi mungkin di talian sudah bersedia Datuk Salahuddin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, dari perisytiharan darurat ini, apakah yang kita perlu faham sebenarnya? Darurat mengikut Perlembagaan Persekutuan, Fasal 1, Perkara 150, dan juga proklamasi ini berdasarkan Fasal 1/2B Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Mungkin Datuk boleh jelaskan sikit dahulu. Baik, pertama sekali saya rakyat terkejutlah. Sebenarnya saya pun terkejut juga. Sebab malam kita dimaklumkan berkaitan dengan PKP, yang mana yang Perdana Menteri telah mengisytiharkan PKP sampai tempoh 2 minggu. Dan PKP itu saya faham sajalah kita pernah lalui pada bulan Mac yang lalu. Dan pada hari ini pula, pukul 11 pagi tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengeluarkan satu lagi kenyataan menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong telah pun mengeluarkan satu perisytiharan darurat berkuat kuasa pada malam ini sehinggalah pada Ogos 2021. Jadi sebenarnya rakyat terkejut bila dua-dua sekali diisytiharkan serentak. Tapi ingin saya nyatakan di sini, PKP ataupun MCO dan darurat sebenarnya boleh coexist, boleh dilaksanakan secara serentak. Sebab PKP adalah merupakan satu perintah kawalan penyakit, dan untuk kita menguatkuasakan lagi perintah kawalan ini adalah penting adalah perlu untuk diadakan satu kuasa lain, dan kuasa yang kita maksudkan inilah kuasa darurat seperti mana yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 150. Dan kita sedia maklum bahawa perkara 150 ini adalah merupakan satu peruntukan yang diberi kuasa kepada Agong untuk mengisytiharkan darurat andai kata negara di dalam keadaan menerima ancaman keselamatan ataupun menerima ancaman daripada segi ekonomi rakyat yang terjejas akibat pandemik, yang mana dalam kes Stephen Kalung Ningkan telah memberikan interpretasi maksud pandemik termasuk jugalah gejala-gejala wabak. Dan kita sekarang ini sedang menghadapi gejala wabak yang agak serius. Dan kalau rakyat masih ingat, pada 3-4 bulan yang lepas ada cubaan untuk mengadakan darurat. Tapi yang Tuan Agong tidak berkenan. Mungkin pada ketika itu keadaan tidak begitu
meruncing. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat setiap hari jumlah wabak merebak kepada kalangan rakyat Malaysia dah sampai mencecah 3,500 dan sebagainya. Jadi ini mewajarkan satu pengesaran darurat dilakukan di bawah 150 pasal 1 kepada Perlembagaan Persekutuan. Dan saya percaya rakyat masih bertanya, kenapa perlu kita adakan satu pengesaran darurat sedangkan kita dah ada PKP. Dan terbukti pada bulan Mac tahun lalu, PKP berdaya menghalang penyebaran wabak ini dengan berkesan. Ya. Tetapi kita perlu ingat bahawa pada ketika itu gejala wabak ini hanya menular sekitar 100-200 saja. Ya, dan kita masih ada perkhidmatan awam, perkhidmatan kesihatan masih mampu untuk menangani kes-kes wabak COVID. Tetapi pada ketika ini, jumlah yang sebanyak 2,000, consistently 2,500 dan 3,000 pun kadang-kadang, ini menggambarkan bahawa kita perlu mengambil pendekatan yang lebih ketat. Ya. Bukan sekadar kita mengambil pendekatan kawalan dari PKP ini, tetapi kita perlu melihat aspek-aspek lain yang mana kerajaan boleh laksanakan dengan berkesan. Rakyat kena sedar bahawa ini bukanlah darurat yang kita maksudkan seperti mana darurat ketika menentang komunis, ketika tahun 1969, Suharto dan sebagainya. Ketika ini tidak ada darurat yang dikatakan perintah berkurung. Ya? Apa yang kita ada hari ini hanyalah satu perintah kawalan pergerakan. Dan ekonomi masih terus berjalan dan rakyat masih boleh terus bergerak, tetapi terhad kepada SOP yang ditentukan. Jadi kalau kita bandingkan dengan zaman 1969 dahulu, darurat tersebut memang rakyat agak takut ataupun bimbang. Ini akan menjejaskan pergerakan, menjejaskan ekonomi. Tetapi sekarang ini adalah satu darurat yang melibatkan kesihatan awam yang boleh menjejaskan kesihatan dan juga ekonomi rakyat pada keseluruhan. Okay, oleh itu, ya, teruskan. Baik. Jadi kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang ini, apabila kita ada satu pengesaran darurat, pertama kita kena ingat bahawa Yang di-Pertuan Agong punya kuasa untuk memasyurkan satu ordinan ataupun melahirkan satu ordinan tanpa perlu melalui proses bacaan di Parlimen, dua Dewan di Parlimen. Dan ordinan ini perlu, terutamanya kalau kiranya kita nak menguatkuasakan satu perintah. Apabila seseorang itu dibawa ke mahkamah dan dituntut nak menguatkuasakan hukuman ataupun kita nak meningkatkan hukuman, kita tak perlu melalui proses Parlimen untuk mengubah undang-undang. Ya, because dia akan mengambil masa yang agak panjang. Tetapi sekarang kita ada ordinan, Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong boleh mengubah ordinan itu dalam satu tempoh masa yang terdekat, of course dengan bantuan daripada Ketua Negara, Jabatan Ketua Negara, dan diwujudkan undang-undang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ingat apabila kita melaksanakan satu pengesaran darurat, kerajaan boleh menggunakan sepenuhnya segala penguatkuasa yang ada. Umpamanya kita ada immigration, kita ada rela, kita ada tentera. Jadi mereka ini ataupun kumpulan penguatkuasa ini boleh digunakan untuk membantu pihak polis di dalam menguatkuasakan undang-undang. Dan dalam masa yang sama, kita tahu bahawa kalau kita lihat penjara sekarang yang amat terjejas, jumlah yang begitu besar, ramai yang di dalam penjara itu terjejas dengan wabak COVID ini dan mengakibatkan kita perlu mengadakan satu tempat lain untuk tujuan kita mengasingkan mereka yang bergejala dan mereka yang sihat. Dan kalau kita nak masukkan semua di satu tempat seperti penjara, yang mana penjara dijajatkan di bawah undang-undang, maka kita akan ada masalah. Dengan adanya pengisytiharan darurat ini, maka kerajaan boleh mengisytiharkan satu-satu kawasan berkaitan dengan penjara, kawasan Padang dan sebagainya untuk dijadikan sebagai satu tempat sementara meletakkan mereka yang tidak bergejala atau mereka yang bergejala. Dalam hal ini kerajaan boleh memantau, kerajaan boleh mengawal pandemik wabak ini supaya tidak terus merebak. Ini adalah salah satu faktor yang amat penting. Kita perlu berikan kuasa itu kepada kerajaan. Mungkin orang bertanya, sekarang pun kerajaan berkuasa. Betul. Tapi kerajaan berkuasa terpaksa melalui proses-proses yang tertentu. Jadi proses ini adalah satu proses yang agak panjang. Cuma kalau kita ada darurat,
dibenarkan atau diberikan kuasa kepada Agong untuk bubar ordinan, ordinan ini boleh diakhirkan dengan segera. Ya, inilah antara perkara yang saya ingin jelaskan kepada rakyat bahawa darurat yang diisytiharkan pada hari ini adalah satu darurat beza dengan apa yang pernah terlalu dahulu dan ianya hanya bertujuan untuk membantu kerajaan bagi melancarkan proses pengawalan wabak COVID-19 ini. Okey, mungkin ramai di luar sana rakyat ingin juga mendapatkan penjelasan kerajaan. Kalau dari aspek pandemik itu jelas, perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan dengan akta yang sedia ada seperti Akta Pencegahan dan juga Kawalan Penyakit Berjangkit 1988 itu, mungkin itu boleh diterima oleh rakyat kerana kekangan untuk mendapatkan kuasa-kuasa tambahan, misalnya mendapatkan kerjasama dengan pihak hospital swasta dan juga pengamal kesihatan swasta. Tetapi dari aspek politik, itu juga tidak boleh kita nafikan. Inilah persoalan yang rancak dibuatkan di luar sana. Ketika 4 bulan lalu, apabila Perdana Menteri mengusulkan proklamasi darurat kepada Yang di-Pertuan Agong, tetapi Tuanku menolak dengan dirunding juga dengan Majlis Raja-Raja kerana dikatakan ada cubaan pihak pembangkang untuk tidak meluluskan belanjawan di Parlimen menuju kepada pembentangan belanjawan pada ketika itu, dan akhirnya belanjawan dapat juga diluluskan kerana pihak pembangkang tidak dapat orang kata pun menerima belanjawan tersebut. Tetapi kali ini dengan ancaman bahawa Koalisi Perikatan Nasional iaitu UMNO sendiri membuat desakan-desakan, mereka tidak bersetuju dengan Perikatan Nasional, mereka ingin mengurangkan ataupun menolak kerjasama dengan parti tumpuan iaitu Parti Bersatu. Jadi nampak lebih kepada politik. Jadi sekali lagi rakyat ingin mendapatkan kepastian adakah ini darurat untuk mengekang dilakukan pelaraya umum dan juga menggantung Parlimen dan juga DUN untuk memastikan kuasa itu terus berada di tangan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perikatan Nasional. Apa rasional yang boleh Datuk Salahuddin berikan dalam konteks undang-undang, dalam masa yang sama kita ingin memastikan bahawa pembinaan negara bangsa, kuasa judiciary, kuasa eksekutif dan juga legislatif itu terus berfungsi dalam kita melalui fasa darurat ini. Baik, seperti mana yang Mak Berhormat Perdana Menteri telah nyatakan tadi, sistem kehakiman negara tidak terjejas sama sekali, ekonomi negara tidak terjejas sama sekali. Maksud saya perjalanan ekonomi oleh rakyat Malaysia ini tidak terjejas akibat pengesaran darurat ini. Tapi ada pihak yang mengaitkan bahawa darurat yang diisytiharkan pada hari ini ada kaitan dengan politik. Kita tidak dapat pisahkan isu politik ini sebab kita faham bahawa rakyat ada pihak yang sekarang ini telah melakukan untuk mengadakan pilihan raya umum sebab dikatakan kerajaan yang sedia ada sekarang ini tidak dapat majoriti akibat 1-2 perkembangan yang terbaru ini. Saya tidak mahu mengupas terlalu banyak tentang aspek politik. Saya tidak tahu apa di sebaliknya. Tetapi kalau kita lihat kepada senario yang berlaku sekarang, kita tidak dapat pisahkan, betul. Dan mungkin rakyat pada kebanyakannya sekarang ini tidak mahu diadakan pilihan raya dalam keadaan pandemik yang sedang meluas melibatkan jumlah yang begitu besar. Bagaimanakah kita nak lakukan pilihan raya? Andai kata satu kerajaan yang ada sekarang ini tidak mendapat kerajaan majoriti, kita terpaksa mengadakan satu pilihan raya. Dan kalau kita nak mengadakan satu pilihan raya, kalau kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku di pilihan raya negeri Sabah baru-baru, ia menyebabkan tertularnya wabak ini begitu hebat sekali. Jadi kalau kita lakukan lagi sekali pilihan raya yang berbentuk dalam skala yang lebih besar, iaitu di seluruh negara, bayangkanlah adakah kita dapat menangani gejala wabak ini daripada terus merebak dengan lebih teruk. Of course ada yang mengatakan bahawa kita ada SOP yang ketat. Bagaimana New Zealand telah dapat laksanakan, Singapura juga telah dapat laksanakan dengan baik. Tapi kita kena ingat, kita pernah lakukan di Sabah, kita sendiri tidak mampu untuk mengikut SOP secara ketat. Jadi apa jaminannya kepada rakyat, andai kata diadakan pilihan raya umum buat masa ini, adakah ianya mampu untuk mengelak daripada gejala ini terus merebak? Jadi ini persoalannya. Jadi melihat kepada aspek ini, kemungkinan, saya tak tahu kemungkinan kerajaan memikirkan
apa yang kerajaan perlu address sekarang ini adalah dalam mengatasi gejala wabak itu dengan cara semua pihak mengembeling tenaga untuk melepaskan negara daripada wabak. Dalam masa yang sama, kita suspend parlimen, parlimen tidak bersidang, dan dalam masa yang sama juga Dewan Undangan Negeri juga tidak boleh bersidang seperti mana ketentukan di bawah Perkara 150 Pasal 4. Dan dalam masa yang sama juga pilihan raya umum, pilihan raya kecil, pilihan raya negeri juga tidak dapat diadakan disebabkan oleh darurat. Jadi ini mungkin salah satu sebab. Saya tak tahu, ini pada pandangan saya mungkin menjadi salah satu sebab kenapa juga darurat ini diisytiharkan. Mungkin pokok utama adalah bagi membantu kerajaan mengatasi wabak ini dari terus merebak. Dalam masa yang sama juga, kita juga perlu memikirkan keadaan semasa yang menekan kerajaan untuk mengadakan satu pilihan raya. Mungkin pihak ada mengatakan bahawa, tak payah pilihan raya lah. Kalau kiranya kerajaan yang tidak ada sekarang ini, Perdana Menteri tidak ada sekarang ini, tidak ada majoriti, dan pilih seorang lagi yang ada majoriti. Tetapi kita telah lalui proses ini 2-3 bulan yang lepas, 4 bulan yang lepas. Tidak ada seorang pun selain daripada Perdana Menteri yang sekarang ini yang mempunyai majoriti. Apa? Jadi kalau tidak ada mana-mana pihak yang mendapat majoriti semua. So, tindakan selanjutnya adalah untuk mengisytiharkan pembubaran parlimen dan pilihan raya umum terpaksa diadakan. Berbaliklah kepada gejala wabak ini. Adakah kita mahu, adakah bersesuaian untuk kita mengadakan pilihan raya umum dalam keadaan negara sedang berhadapan dengan masalah pandemik yang begitu menular sekarang? Datuk, menuju kepada 1 Ogos, ini satu tempoh yang agak lama. Hampir 3 suku tahun itu akan berada di bawah penguatkuasaan undang-undang darurat ini. Jadi parlimen digantung, Dewan Undangan Negeri digantung. Di mana kita dapat memastikan dengan kuasa yang ada ini semak dan imbang untuk memastikan segala ordinance, segala polisi dan juga dasar kerajaan akan memastikan akan menjunjung tata kelola governance yang baik, tidak menggunakan kuasa, kerana kita tahu kuasa yang ada ini amat besar, tidak perlu ke parlimen, tidak perlu ada pengubahan undang-undang dan sebagainya, tidak perlu didebatkan dan terus diluluskan. Jadi apa jaminan semak dan imbang dapat dilaksanakan sepanjang 7 bulan ini? Itu sebab kita kena menghargai apa yang ada dalam negara kita, sistem perundangan yang begitu unik. Kita semak dan imbang ini, check and balance. Kita ada institusi raja, kita ada kerajaan. Ya. Now, kuasa yang di bawah undang-undang adalah kuasa yang diisytiharkan oleh Agong. Yang di-Pertuan Agong telah menyatakan, seperti mana ada di dalam pengumuman pagi tadi, bahawa andai kata pihak kerajaan berjaya menangani wabak gejala COVID-19 ini dalam tempoh yang lebih awal, maka pengisytiharan darurat ini akan ditamatkan pada tempoh yang lebih awal. Jadi bukan yang dikatakan 1 Ogos itu adalah muktamad, ya. Boleh juga dikedepankan kalau kita dapat diatasi dalam wabak ini. Dan dalam masa yang sama, andai kata berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam tempoh darurat ini, kita kena ada yang di-Pertuan Agong yang sentiasa memantau, yang sentiasa dinasihati oleh pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahawa untuk melihat sama ada kerajaan telah penyeleweng atau menyalahgunakan kuasa yang sedia ada. Jadi kalau kira itu berlaku, yang di-Pertuan Agong berkuasa untuk menamatkan tempoh darurat tersebut. Dan dalam masa yang sama, ya, seperti mana yang Mak Muhammad dan Majlis telah mengulangi assurance yang telah diberikan kepada rakyat bahawa apa yang hendak dilakukan oleh kerajaan bukanlah satu aspek yang mana mereka nak gunakan kedudukan undang-undang untuk menganiayai mana-mana pihak ataupun untuk memastikan pihak pembangkang atau pihak-pihak yang satu lagi itu tidak berkesempatan untuk melahirkan pandangan dan sebagainya. Tidak. Sebab kita kena ingat, ya, di bawah undang-undang, seperti mana juga telah disihatkan tadi, ada satu badan yang dilantik. Badan ini independen, consists of those from the government, those from the opposition dan pihak pakar-pakar perubatan. Badan ini boleh bersidang dan sit down dan membincang, menentukan sama ada negara kita ini bebas daripada COVID ataupun masih belum bebas daripada COVID. Dan
badan inilah yang menasihati kerajaan dalam masa yang sama. Ya. Jadi kita ingin tengok, pada banyak pihak dalam kita cakap tentang darurat ini, banyak pihak yang terlibat di dalam membantu kerajaan bagi mengatasi wabak gejala COVID-19. Jadi kita tak boleh mengatakan bahawa ni power is so wide, absolute powers akan menyebabkan kerajaan akan menyalahgunakan kuasa. Saya tak nampak. After all, kita tak pernah melalui proses ini lagi. Ini mungkin kali pertama. Usia saya ni, saya 1969 masa darurat dahulu, saya masih kecil. Tetapi sebelum selepas itu, kita tidak merasainya. Jadi apa salahnya kita memberi peluang kepada kerajaan yang sedia ada untuk mengambil tindakan yang sepatutnya bagi mengatasi wabak gejala COVID-19. Apatah lagi sekarang ni kita tengok kelang kabut dengan banjirnya, dengan COVID-nya, dengan ada pihak-pihak yang menekan kerajaan untuk diadakan pilihan raya dan sebagainya. Tidakkah ini akan menyebabkan rakyat gusar? Rakyat jadi takut. Jadi inilah pendekatan yang terbaik bagi saya. Ini pandangan saya. Saya tidak kata saya sokong apa yang kerajaan lakukan, tetapi pada pandangan saya, daripada sudut undang-undang yang sedia ada, melihat kepada circumstances, melihat kepada keadaan yang ada di negara kita, inilah langkah terbaik. Dan of course, kita juga merayu kepada kerajaan yang sedia ada untuk tidak menyalahgunakan kuasa yang diberikan di bawah darurat ini dan menggunakan kuasa ini untuk memastikan bahawa rakyat terpelihara, wabak dapat dibenterat dan akhirnya setelah semuanya selesai, bolehlah kita berbalik kepada soal politik. Wajarkah satu pilihan raya diadakan dalam keadaan kerajaan sekarang yang agak goyang? Terima kasih Datuk Salahuddin Saidin, Peguam Bela Peguam Cara Salahuddin Associates. Terima kasih atas perkongsian pandangan itu, Datuk, ya. Dan kita perlu rehat sebentar. Selepas ini saya akan bersama Dr. Chandra Muzaffar. Kita rehat dahulu. Bertemu kembali bersama saya Nazrika langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur dalam agenda Wani pada malam ini. Saya akan bersama dengan Dr. Chandra Muzaffar di talian melalui Skype sekarang. Assalamualaikum Dr. Chandra. Assalamualaikum. Dr. Chandra, dengan pengumuman pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga kita melalui dua perkara utama dalam masa sehari ini, iaitu pelaksanaan MCO untuk negeri-negeri yang merah, iaitu 6 negeri ini kita tidak boleh keluar, hanya sektor-sektor utama saja dibenarkan. Dan dengan perisytiharan darurat ini, satu lagi undang-undang yang coexist dikatakan Datuk Salahuddin tadi boleh dilaksanakan hinggalah 1 Ogos 2021. Mungkin sebagai pemerhati dan juga penganalisis politik, bagaimana Dr. Chandra melihat, adakah ini benar-benar satu langkah yang terakhir dapat dilaksanakan oleh pihak kerajaan ataupun tidak ada lagi langkah lain ataupun option lain untuk memastikan pandemik ini dapat kita hentikan penularannya, dalam masa yang sama kita dapat menurunkan suhu politik memandangkan kerajaan yang ada hari ini seringkali diuji dengan pelbagai ujian politik sama di kalangan rakan-rakan koalisi mereka ataupun di kalangan parti pembangkang. Pandangan Dr. Chandra. Ya. Terima kasih, Nazri. Saya menganggap perisytiharan darurat ini sebagai respons kepada suasana politik dewasa ini. Yang saya tentu berhubung kait dengan masalah kesihatan, berhubung kait dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi keadaan politik di negara kita itu ada beberapa ciri istimewa yang membezakan keadaan kita daripada beberapa negara-negara lain yang menghadapi masalah yang sama. Apakah yang dimaksudkan saya dengan ciri-ciri istimewa? Pertama, majoriti parti yang memerintah, baik itu PPS, majoritinya, ya,
kalau dibanding dengan sejarah parti yang memerintah di negara kita, yang biasanya 2/3, lebih daripada 2/3 di parlimen dan sebagainya. Ini satu. Yang kedua, kita ini dalam satu keadaan di mana ada beberapa pelaku-pelaku politik yang ingin merebut jawatan Perdana Menteri. Itu juga luar biasa. Tidak ada seorang yang dah begitu lama menjadi Perdana Menteri, itu cita-cita. Dan kalau kita tengok dari sejarahnya, dia cuba mengambil setiap kesempatan yang ada untuk merebut jawatan ini. Termasuk apa yang disebutkan sebagai peristiwa 19 September pada tahun 2008. Dan kita tahu juga tentang apa yang berlaku pada tahun 1998, 1999 dan sebagainya. Samping itu ada dua pelaku politik yang penting juga antara beberapa individu yang lain yang menghadapi masalah bersama. Mereka ini menghadapi kes-kes tertentu yang melibatkan isu rasuah dan mereka juga mungkin bimbang tentang kedudukan mereka dan mereka mahu cuba mengelakkan penjara dan mereka juga cuba memanipulasikan. Ditambah pula dengan seorang individu yang dah cuba 2 kali jadi presiden parti utama dalam Ikatan Nasional, gagal dan beliau terus bermimpi nak jadi Perdana Menteri. Dan seorang lagi dah jadi Perdana Menteri selama 24 tahun tetapi belum kuat dengan yang dimainkan beliau. Mungkin ada suatu tertentu beliau itu cuba merebut jawatan ini. Ini luar biasa. Ini tak wujud di tempat-tempat lain. Tetapi rakyat Malaysia tak faham bahawa kalau kita banding dengan negara-negara lain di mana parti memerintah mereka boleh disifatkan sebagai parti minoriti tetapi mereka tetap berkuasa. Mereka dapat memerintah, dapat menggubalkan asal dan sebagainya kerana sikap yang ada pada pembangkang mereka. Pembangkang memahami bahawa ini adalah satu daripada ciri utama sistem demokrasi. Ada kalanya parti memerintah lebih bersifat minoriti. Tetapi mereka menghormati proses. Dan mereka tunggu sampai pilihan raya umum diadakan dan sebagainya. Contoh yang paling baik daripada apa yang berlaku dalam tempoh terdekat ini adalah New Zealand. Kerajaan Jacinta Ardern sebenarnya adalah kerajaan minoriti sebelum ini. Sebelum pilihan raya yang baru berlaku itu. Tapi dia dapat memerintah. Kerana pembangkang juga memahami adat resam demokrasi. Mereka memahami nasional. Tapi di Malaysia, yang paling dipentingkan oleh parti-parti politik, termasuk parti-parti pemerintah, tapi yang paling penting bagi mereka adalah kuasa. Yang merebut kuasa, menduduki jawatan dan sebagainya. Yang lain soal tentang ekonomi, ideologi, masa depan negara ini, mereka hanya menggunakan sebagai kosmetik. Yang itu mementingkan adalah kuasa. Itulah istimewa yang ada dan oleh kerana selepas nasihat yang disampaikan oleh si Perdana Baginda yang dipenanggung 3 kali, selepas nasihat daripada sultan-sultan tertentu, mereka masih berpolitik. Contoh terbaru adalah apa yang berlaku di Perak. Mereka macam tak peduli, mereka terpesah. Mereka nak terus berebut kuasa dan sekiranya mereka ini tidak boleh menghormati institusi yang paling tinggi di negara kita. Institusi yang harus dihormati oleh semua pihak yang terima peranannya, yang simbolik dan substantif. Tapi mereka kepetikan. Dan dalam keadaan sedemikian rupa, apakah pilihan yang ada pada parti yang memerintah dengan dia punya majoriti yang begitu majoriti. Apakah pilihan yang ada pada mereka?
Sekiranya pada setiap hari, setiap saat, mereka kena fikir tentang kedudukan mereka. Kemudian di esok hari mereka akan digulingkan atau tidak. Ini yang dimaksudkan dengan politik yang tidak berprinsip dan tidak beretika. Dan kita harus salahkan pihak yang harus disalahkan. Tapi Dr. Chandra, adakah pihak kerajaan juga di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selepas dinasihatkan ketika 4 bulan lalu gagal mendapatkan proklamasi darurat itu, Seri Paduka Baginda dan juga Majlis Raja-Raja memohon gencatan politik dan di bawah satu konsensus nasional. Tetapi kita tidak lihat, tidak terhasil konsensus nasional itu. Masih dalam konteks partisan politik, kerajaan dengan kerajaannya, pembangkang dengan pembangkangnya. Tetapi sekali lagi kita ingin melihat dalam konteks darurat ini, adakah wajar bipartisan politik itu dijelmakan di bawah kerangka darurat dan Seri Paduka Baginda boleh menjadi penaung ataupun payung yang menaungi semua perbezaan pandangan ini, sama ada dalam politik, masyarakat sivil, pakar-pakar akademia, pakar-pakar ekonomi kita perlu berganding bahu membangunkan semula sepanjang 7 bulan ini. Ada dua aspek dari soalan sekarang. Kalau kita tengok pada perjumpaan bajet negara dan proses perundingan yang selama beberapa minggu, termasuk pada saat terakhir di mana beberapa cadangan beras daripada pembangkang dimasukkan dalam bajet. Dan sekiranya kita tengok pada apa yang berlaku dalam pertahasan bajet, kali pertama ini mereka buat beberapa pindahan-pindahan yang utama termasuk pindahan tentang jasa dan sebagainya. Itu adalah satu bukti tentang proses perundingan. Usaha untuk mencari muafakat. Kita menganggap ini sebagai satu langkah yang baik dan harus kita terima bahawa ini telah berlaku. Dan mungkin ini kerana nasihat daripada raja-raja, mungkin kerana mereka juga sedar tentang keadaan negara dan sikap dan kecenderungan rakyat dan sebagainya. Tapi ini tak berlaku, ini harus kita melakukan. Dan yang kedua, kalau kita tengok pada apa yang sedang diusahakan sekarang, tak pernah dalam sejarah darurat di negara kita. Semuanya kita ada 5 proklamasi darurat dalam sejarah kita. Di mana isu tentang darurat, dan ada darurat itu harus dilanjutkan atau tidak, isu-isu tentang beberapa titik darurat akan ditentukan oleh satu jawatan kuasa bebas yang diduduki oleh dua-dua pihak, kerajaan dan pembangkang. Dan juga pakar-pakar perubatan dan sebagainya. Itu adalah satu perkembangan yang begitu sehat. Saya sendiri bangkitkan isu ini 3-4 kali. Dan kita mesti mengadakan mekanisme yang boleh membawa dua-dua pihak ini, mereka sekurang-kurangnya dapat ubah suasana politik negara kita, iaitu suhu politik yang Nazri katakan tadi yang begitu tinggi. Dan satu daripada prosesnya dan melalui perundingan. Sudah ada usaha ini. Dan saya harap ini dapat didayakan dalam tempoh darurat ini. Dan begitupun, saudara, kita semua apa yang menggunakan istilah darurat tanpa memahami apa yang berlaku dalam darurat. Sebahagian besar daripada sejarah negara kita ini sudah merdeka pada tahun 1957 adalah di bawah darurat. Darurat Kelantan, darurat Sarawak, darurat yang dikaitkan dengan komunis, darurat 69 dan sebagainya. Apakah kesannya pada kehidupan rakyat? Rakyat hidup ada biasa. Dan kali ini lebih jelas bahwa ada beberapa parameter yang ditentukan oleh pemerintah. Sebagai contoh, bahawa ada tempoh tertentu, ada deadline. Ini dulu dalam proklamasi darurat 69 dan sebagainya. Dan dia punya matlamat begitu spesifik. Spesifik bermakna hubung kait dengan kesihatan dan soal COVID dan sebagainya. Ini menunjukkan kepada saya bahawa kita harus bersikap adil dalam menilaikan sesuatu. Jangan kita ini membuktikan sikap yang begitu tengkap. Tanpa memahami bahawa ini adalah satu proses yang dipikirkan secara mendalam. Dan pemerintah sendiri dan saya pun kritik pemerintah. Tetapi saya harus mengakui bahawa mereka begitu sedar
tentang batasan-batasan kuat. Akhir sekali, Dr. Chandra, kita kena akui, Dr. Chandra pun berkata demikian, Datuk Salahuddin katakan demikian juga, bahawa kerajaan memang tidak stabil, politik kita tidak stabil, tetapi untuk bergerak ke hadapan kita perlu melihat perkara ini, suatu perkara yang perlu diperbaiki untuk memastikan perancangan negara bergerak pantas, pelabur asing dapat masuk dan sebagainya. Jadi bagaimana bergerak ke hadapan, bermula dengan darurat ini, kita boleh membentuk satu budaya baru untuk mencipta satu ruang politik yang sihat pada masa depan dan akhirnya kita mempunyai sebuah kerajaan yang stabil. Sebuah kerajaan yang stabil dan pada masa yang sama suasana politik yang benar-benar memberi makna kepada masyarakat beradab, masyarakat bertamadun dan demokrasi yang sihat. Itu menjadi matlamat. Kalau kita tengok apa yang berlaku ini, bahawa idea bahawa kita harus wujudkan mekanisme perundingan antara dua-dua pihak dan keputusan mahkamah tentang darurat akan dibuat oleh jawatan kuasa yang akan cadangkan kepada pihak-pihak tertentu. Itu perkhidmat saya ada satu perkembangan yang sihat. Dan begitu juga kalau kita tengok pada aspek-aspek yang lainnya, bahawa kita telah menghalusi konsep darurat ini. Kita telah memperkuatkan nilai dan makna melalui beberapa batasan-batasan yang ada. Ini yang akan membawa kepada satu suasana yang berbeza. Tapi ini saya punya rayuan kepada semua pihak termasuk media. Media harus menilaikan pemerintah. Itulah peranannya. Tapi media juga berdasarkan pada prinsip yang sama harus menilaikan tentang. Yep. Dan cara tentang bertindak harus juga kita kaji secara mendalam. Macam apa yang berlaku dalam tempoh beberapa bulan ini, saya sendiri yang pernah menjadi sebahagian dari pembantang, berbagai kecewa dengan tindakan mereka. Di mana mereka macam membuktikan kepada semua pihak bahawa bagi mereka yang paling penting itu adalah kedudukan dan kuasa. Walaupun mereka cuba mensembunyikan aspek-aspek tertentu melalui retorik mereka dan sebagainya, tetapi mereka yang boleh berfikir. Tapi mereka yang boleh memahami keadaan ini memang ini mengecewakan. Terima kasih Dr. Chandra Muzaffar atas perkongsian pandangan ini. Menarik sekali. Semoga kita akan terus berhubung Dr. Chandra ya untuk mendapatkan pandangan-pandangan. Mungkin akan ada berlaku perkembangan yang lebih menarik dalam masa beberapa hari ataupun minggu akan datang. Terima kasih Dr. Chandra Muzaffar, penalisis politik kita. Sekian saja agenda Wani pada malam ini. Terus bersama kami di saluran 501 Esrawani dan juga di esrawani.com. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.